awet muda je semua. Alhamdulillah. So lemak subcutaneous tu biasa dekat perut lah yang kita nampak boroi tu, itulah. So lemak dia menentukan umur kita. Kenapa? Sebab lemak dia meradangkan badan kita. Okay, tengok kolom yang dekat bawah tu BMI. BMI kita ambil cut point 18 hingga 24. Tetapi saya tak pentingkan sangat BMI sebab BMI tak ada bacaan lemak. Dia cuma tinggi dengan berat. Okay, so saya lebih pentingkan yang total lemak tadi. Okay, last kali tengok bacaan muscle, otot. Otot sepatutnya wanita mesti lebih 25%. Kalau lelaki mesti lebih 30%. Okay, ada yang lebih 25% otot? 25 tangan atas pagar. Kebanyakannya kurang. 23 kurang. Kenapa otot kita kurang? Sebab tempat untuk otot naik, lemak dah duduk. So kita bakar lemak, barulah otot naik. Okay, so result ni simpan. Sebab saya datang sekali lagi bulan depan, kita timbang sekali lagi. Kita nak tengok beza dia. Yelah, cikgu-cikgu nak monitor anak murid, cikgu-cikgu kena pay dulu. Kan? Nanti student tengok cikgu pun ada perut macam mana. Cikgu. Saya tak mengata siapa sebab kita orang dulu pernah lalui jalan yang sama. So kami tahu macam mana rasa. Okay? Next. Saya nak you all faham bahawa apa yang kita buat untuk jaga pemakanan, jaga kesihatan bukan semata-mata untuk slim. Memang kita nak nampak slim, nak pakai baju yang fitting ke apa, kadang-kadang kan orang nak benda tu. Tetapi aim kita yang utama adalah untuk sihat dalaman. Sihat maknanya blood cholesterol kita normal, blood pressure kita normal, glucose kita normal, kolesterol kita cantik, uric acid kita normal. Semua tu adalah target untuk keputusan dalaman kita. So saya nak lepas ni, kalau cikgu-cikgu nak buat grup WhatsApp pun boleh, boleh add saya. Kalau you all nak tanya apa-apa dalam grup boleh. Ataupun kalau you all ada result darah, doktor macam mana ni result darah saya ni, dah baru ambil daripada KPJ ke mana, boleh tanya. Saya boleh entertain dalam grup insyaAllah. Okay? Now, ni masalah ni. Masalah baju makin kecil. Okay? Buka almari, baju makin kecil. Dan kita tak mengata siapa-siapa sebab benda ni sebenarnya kadang dia menyebabkan kita depressed. Kita down. Betul? So bila kita down, dia punya vicious cycle tu akan jadi. Faham tak? Kita down, kita depressed, kita makin makan. Bila makan, lagi naik berat badan. Lagi down, lagi makan. Benda tu tak akan berhenti. So something kena buat untuk kita putuskan lingkaran syaitan. Kita panggil lingkaran syaitan supaya kita boleh putuskan dan kita ada solution. So don't worry, apa yang saya nak tunjuk hari ini sebenarnya adalah cara pemakanan yang kita panggil anti-inflammatory diet ataupun hormon diet yang kita akan guna dalam kita punya pemakanan seharian, insyaAllah. Okay, so rahsia macam mana kita nak dapat badan sihat adalah hormon kita macam mana, radang settle ke tidak, dan step macam mana nak baiki. Dua benda yang you all kena faham adalah radang, hormon dan apa yang kita kena buat untuk baiki. Dan kena ingat tak ada shortcut. Tak ada shortcut. So kita tengok, saya daripada wajah bentuk muka seseorang, daripada bentuk badan, saya dah boleh tahu dah dekat fridge dekat rumah ada apa. Saya dah boleh tahu dalam pinggan tu you orang makan apa. Sebab dia memberikan bentuk kita. Budu awet muda. Cuma kita tak nak terlebih budu, cencaluk, jenis-jenis yang tu sebab dia high salt. So kena kurangkan dulu. Tapi boleh makan, kita akan bagi dalam amount yang betul. Okay? Okay, saya tunjukkan ni sebab saya nak anda tengok bahawa apa yang kami guide di sini adalah daripada ilmu. So saya tak nak ramai orang terpedaya dengan follow YouTube, internet punya program lah apa, and then at the end dia dapat heart problem. Follow dalam YouTube je macam-macam yang program yang tak betul ataupun yang kadang-kadang
ada guna bahan-bahan yang bahaya. Contohnya dari kategori dadah, sibutramine sebagainya. Last dapat masalah buah pinggang. So saya tak nak anda trap dalam keadaan yang sama. Make sure kalau tak nak follow apa yang kami guide pun, follow siapa-siapa yang boleh guide dengan cara yang betul. Sebab we all tak boleh nak paksa Saya tak boleh nak paksa, oh cikgu you memang kena sihat, you memang kena mantap. Tak boleh. Semua benda tu adalah anda sendiri yang tentukan kat mindset. Okey, dan bila Allah dah tarik kesihatan dan waktu luang kita, barulah kita akan terasa benda tu. Betul? Bila kita dah bergelimpang atas period dekat rumah, dekat katil sakit apa semua, barulah kita rasa nikmat apa yang kita dah hilang. Okey. Bila saya kata start diet, kadang-kadang orang dia tak berapa happy. Dia dah negatif ni, dia kata nak buat apalah diet ni, betul? Ramai cakap gitu. Saya tak nak diet lah doktor, sebab bila diet ni tak boleh nak makan sedap-sedap, tak boleh nak pergi kenduri, payahlah. Tak boleh nak keluar ngetih-ngetih dengan kawan. Saya tak nak diet lah doktor, payah. Nak sekolah, nak buat rombongan, nak pergi mana-mana pun nanti tak boleh nak makan, betul? So ramai yang bagi tahu saya gitu. That's why saya kadang-kadang saya avoid guna perkataan diet. Saya cuba guna perkataan kita tukar cara pemakanan. Eat differently. So bila kita tukar cara pemakanan, kita tak rasa sangat mind kita ni, kita terpaksa buat sesuatu yang kita tak suka. Okay? Dan kesihatan tu adalah amanah. Saya selalu letak statistik ni sebab ni adalah pembunuh utama kita. Ni 2017 punya statistik, 2019-2020 pun yang ni tak pernah jatuh daripada tangga teratas. Sakit jantung. Dan sakit jantung ni dia tak mengira orang tu gemuk, orang tu kurus ke. Siapa-siapa yang ada masalah dalaman, dia akan dapat. Tetapi kebiasaannya orang yang ada masalah obesity, dia akan lebih pada risiko yang ni. Okay. Ni saya selalu letak. Kadang-kadang bila kita bagi stok, HR, Human Resource Company apa semua dia akan contact. Doktor, tolong bagi stok dekat company kami sebab ramai staff kami yang selalu ambil cuti. Cuti sakit sebab gout lah, cuti sebab pergi check darah dekat hospital lah. So dia nak elakkan daripada selalu ambil cuti, nak make sure macam mana pekerja-pekerja dia sihat. Sama juga dengan sekolah kan, mesti guru besar tak suka cikgu yang asyik-asyik ambil cuti, asyik-asyik time off sebab pergi hospital. Kalau betul-betul emergency tak apa. Tapi kalau memang yang dah terlalu kerap sangat, memang kena buat something supaya semuanya dalam keadaan yang sihat, insyaAllah. Okey, ni adalah bila kita terdesak. Orang yang kalau dah terdesak, dia tak kira dah ubat apa pun offer, semua ambil. Yang tulis dekat batang-batang pokok kayu tepi jalan pun salin nombor. Sebab benda tu dia dah terdesak. Saya pernah ada satu kes masalah perceraian. So isteri dia kata, doktor tolonglah saya sebab kalau saya tak turunkan berat badan, suami saya nak ceraikan saya. Until that level. So na'udzubillah min zalik, saya tak mengata sesiapa, cuma saya kata benda ni adalah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Orang lelaki dia tengok ramai orang perempuan cantik-cantik dekat luar. Bila balik dekat rumah, berselebek, lemak apa semua nampak. So image tu penting, bukan sahaja di luar tetapi di dalam rumah tu lagi penting. Image kita dengan suami macam mana. Fotos yang dah kahwin lah. Ada yang single sini? Ada yang belum kahwin? Ataupun yang belum kahwin lagi? Ada. Oh ada yang mengaku belum kahwin kali kedua. Okay. Kenal tak siapa ni? Kevin Zahari kan? Ada yang pernah follow program Kevin Zahari ke? Tak ada Kevin Zahari kata, kenapa orang ramai masih lagi tertipu dengan benda-benda ni? Sabun kurus, spray kurus, pistol kurus. Siapa pernah dengar tak? Sabun kurus, siapa ni pernah guna sabun kurus? Takkan tak ada, mesti ada. Sabun, orang ambil sabun, sapu, lama-lama kurus lah sabun. Ada sabun kurus. Orangnya tak kurus. Sabun kurus. So nak menunjukkan kalau orang yang terdesak, dia akan guna apa-apa saja. Ramai kami ada kawan-kawan even geng-geng we all doctors pun pergi ambil injection. Dia ada satu bentuk injection, some clinics dia inject dekat perut. Inject tu dia akan cairkan lemak.
Dan harga satu injection dalam 300-400. Boleh nak tak? So perut kepis sekejap lah. Tapi kalau tak jaga makan, beroi balik. Kalau kita nak suatu bentuk cara yang boleh hilangkan lemak dan sihatkan badan kita secara natural, bukan secara injection dan sebagainya, sebaiknya. Okey? Okey, kenapa saya suka guna scale yang ni, Karada scale ni? Sebab kita boleh differentiate lemak dalam badan kita macam mana. Topai ni adalah keadaan di mana kita thin on the outside, luar nampak kurus, fat in the inside. Setengah orang nampak slim, tapi bila timbang, tinggi lemak dia. Baru tahu rupanya dekat jantung dia, dekat liver dia banyak lemak. So ni adalah topai. Cuba you all tengok orang ni, dua ni, BMI sama, kan? Tapi body fat dia lagi tinggi. So yang ni yang lagi terdedah pada risiko. Padahal dia tak nampak gemuk sangat. That's why kadang kita terkejut bila tengok orang ni slim bila main badminton tiba-tiba collapse, jatuh, meninggal. So inilah dia punya keadaan dia sebab dalaman. So program ni kenapa kita bagi anti-inflammatory diet ni, sebab program ni dia akan rawat keradangan dalam badan kita. Yang tu yang lebih bernilai. So obesity adalah risk factor untuk kanser. Segala jenis kanser memang dia berasal daripada obesity. Walaupun ada jenis-jenis kanser yang daripada masalah lain. Kalau lelaki, dia lebih berkaitan dengan prostate cancer. Dan prostate cancer ni, orang lelaki biasanya dia tak datang awal lah, dia malu. Prostate kan, orang tak ada prostate, orang lelaki saja. Tapi bila dah ada masalah kencing, tak boleh nak kencing, ada masalah dengan keluar darah ke apa semua, baru datang nak jumpa doktor. Dan mungkin pada masa tu dah late stage. Dan benda ni dia ada faktor daripada obesity. Okay? Bila kita overweight atau obese, dia akan menghasilkan banyak hormon-hormon yang tak normal dalam badan kita. Dan hormon inilah yang dia akan tukar sel kita menjadi sel kanser. Itu adalah salah satu sebab kenapa masalah obesity berkaitan dengan kanser. Okey. Dan terdapat nutrien-nutrien ataupun zat-zat yang penting yang boleh off sel kanser kita. Semua orang ni termasuk saya ada sel kanser. Betul kan? Tapi sel kanser kita tidur. Agak-agak apa dia yang boleh bangunkan sel kanser kita? Makanan, lagi aktiviti stres. Gaya hidup yang stres akan bangunkan sel kanser kita. Last, nombor 3, apa lagi satu? Toksin. Toksin sama ada daripada pemakanan, daripada sekeliling kita, asap rokok, asap kereta, asap kilang. Yang dalam Kim River baru ni tu, itu adalah toksin yang karsinogenik, penyebab kanser juga. So kita kena tahu apa dalam makanan kita seharian yang boleh off kanser sel kita. Agak-agak apa? Yang kat dapur kita, yang kita guna untuk masak setiap hari. Apa yang boleh off sel kanser kita? Yang boleh off sel kanser kita? Sayur-sayur hijau, dia ada antioksidan, bagus. Lagi? Teh hijau, very good. Green tea. Lagi? Yes, garlic, kunyit, halia, lengkuas, lempa ratus, serai, daun limau purut. Banyak sangat dekat dapur, dekat rumah kita yang memang boleh off cancer sweet kita. Tapi kita lebih suka apa? Drive-thru, pergi McD, drive-thru, Domino Pizza, call. So benda-benda tu sebenarnya dia on switch cancer cell kita, fast food. Okay, so lepas ni lebih pada masak sendiri dekat rumah, boleh? Ataupun kalau nak beli boleh, tapi make sure kita tahu pemilihan yang betul. Okay, ni top lah, kebanyakan saya buat top. Ada satu balai di Bantai, tak ingat ada kat balai polis mana. Saja ni dia kontak saya, dia kata, doktor, tolong bagi top dekat balai kami sebab kebanyakan daripada anggota tak dapat naik pangkat sebab masalah berat badan. So be careful Siapa yang ada anak-anak remaja yang nak minta kerja,
kebanyakan bank, ada certain company dia memang particular dengan masalah berat badan. Dia nampak je bila interview masalah berat badan ataupun dia tengok gambar ke, dia akan reject. So be careful lah. Okay, ni just stop lah. Kebanyakannya guru cikgu-cikgu dekat universiti, PPD, JPN, kita ada banyak workshop lah untuk kesihatan pemakanan. Okay, dekat Selangor, dekat Bukit Muda, Perak, ni macam kita maju. Okay, dan juga yang luar, masjid di Perling ni, PBU, ada banyak masjid. Okay, saya nak you all tengok sistem ni. Semua ni, ada tak? Siapa yang ada tanda-tanda? Biasa bela je. Ada? Siapa yang ada lebih daripada 3? Tak ada lagi. Tak ada semua? Semua sihat ataupun macam ada semua? Macam ada semua? Tak ada nafsu apa tu? Ya? Tak ada nafsu? Tak ada nafsu Ya, dia bukan nafsu suami isteri. Libido. Dari bahasa medikal kita panggil libido ataupun sexual desire. Yang tu kena talk khusus hari lain. Kalau ada yang score, siapa yang ada simptom tu lebih daripada 3, kita ada masalah hormon. Semua benda yang saya list tadi sebenarnya adalah masalah hormon kita. Kadang kita tak perasan ataupun tak tahu sedangkan benda semua ada masalah dengan hormon. Dan masalah hormon ni dia emergency. Sebab daripada yang kecil-kecil tu dia boleh burst jadi high kolesterol. Dia boleh burst jadi sakit jantung, darah tinggi dan sebagainya. So itu tu yang kita kena tahu. Okey, saya letak beberapa mitos Okey, mitos ni adalah apa yang kita buat, kita rasa macam betul untuk turunkan berat badan, tapi sebenarnya dia tak ada fakta-fakta medikal yang menyokong. Semua ni memang ramai yang nak turun berat badan. Saya takut saya bercakap pada grup yang salah je. Siapa yang nak turun berat badan? Betul Betul, okey. Sebab nampak macam tak semangat je. Saya tak nak. Semangat, okey. Saya nak badan. Senyum. Saya selalu cakap, kena senyum, kena happy-happy. Sebab bila kita sedih, stres hormon kita akan kumpul lemak. Stres hormon kita nama dia kortisol. Hormon kortisol ni dia akan kumpul lemak. So kita lagi stres, lagi naik badan. Lagi stres, naik badan. Okey? Itu kena betulkan cara pemakanan. Okey, saya nak sentuh ni, tengok. Ada yang buat ni, betul? Dia datang jumpa saya, doktor, saya dah 6 bulan tak makan nasi. Kenapa berat badan saya tak turun juga? Ramai bagi tahu tu. So saya nak beritahu you all, kalau kita skip meal, especially breakfast. Kita skip breakfast, tak makan pagi, perut kosong, benda tu akan menyebabkan kita dapat starving. Otak kita baca kita sebagai starving, ke buluh. Bila kita ke buluh, badan kita akan kunci pegang lemak kita. Dia tak lepas. Sebab dia nak guna lemak tu untuk energi kita. Kita tengah stres, dia tengah ke buluh. So lagi kita tak makan, lagi naik berat badan. Lagi tak makan, lagi naik berat badan. Dia akan turun sikit-sikit mula-mula, lepas tu dia akan naik. Sebab lemak akan mula kumpul. So kena makan tetapi kena pilih makanan yang betul. Okay? Makanan tak seimbang punca hidap kanser usus. Bukan kanser usus saja tapi segala jenis kanser. Okay, cuba tengok ni. Siapa sini pernah buat dekat hospital skop? Ada pernah buat skop tak? Skop ni kita masukkan tube lebih kurang sebesar ni, wire tube ni masukkan sama ada daripada mulut atas ataupun daripada bawah. Tak ada Skop yang normal ni, kita tengok usus besar, kolon Usus besar yang normal cantik je gini. Tapi bila dah ada biji tumbuh, nampak tak? Biji yang tumbuh ni nama dia polips. Dan polips ni kadang kita tak rasa apa-apa simptom yang signifikan lah. Kadang orang kata sebu-sebu angin kan. Kadang dia rasa macam
buang air besar, dia keluar darah sikit-sikit. Kita ingatkan normal benda tu. Padahal benda ni mungkin simptom polyp. Bila dah sampai satu stage, giant dah jadi besar, dia dah tutup hampir keseluruhan lumen usus kita. So pesakit datang pada kita, dia beritahu doktor, saya dah 2 minggu tak boleh buang air besar sebab dah sumbat. So doktor kena scope sekali lagi, buat biopsi, tengok isi dia ni apa. Sesetengah kes polyp dia boleh bertukar jadi kanser. Ni kanser. Dan bila dah jadi kanser, kita terpaksa potong, buang tempat tu. Tempat yang potong, buang tu kita sambung, jahit, dan tempat tu tak boleh guna selama beberapa bulan, kena bypass. Tempat jahitan kena bypass, kita letak bag dekat luar. Pernah tengok? Ya, na'udzubillah min zalik, saya doakan semua tak kena tu. Dan bila bag letak dekat luar, dia najis dia makan petai, dia makan apa, semua masuk dalam bag tu, kena tukar. Setiap kali nak solat, kena basuh, leaking dia, kena tukar dan sebagainya. Okey? Setengah orang dia pakai bag selama 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi setengah orang yang tak bernasib baik, dia kena pakai seumur hidup. Kenapa? Sebab luka dalaman dia tak baik-baik. Imagine lah, luka dekat tangan kita pun nak sembuh ambil masa. Ni luka dekat dalam, khusus yang berlendir-lendir yang basah tu. So, orang yang ada masalah recurrent infection, jangkitan kuman, orang yang ada masalah kencing manis, biasanya dia akan ada masalah healing luka dekat dalam dia. Okay? Orang yang gastrik, siapa ada gastrik sini? Orang yang gastrik. Dulu. Yes. Kalau tak dirawat dan gastrik dia teruk, dia boleh jadi ulcer. Macam ulcer dalam mulut kita, tapi ni ulcer dekat dalam perut. Dan ulcer yang teruk, kalau tak dirawat, dia boleh sampai pecah. Ulcer dan bila pecah, bila dah tembus, kita kena jahit tempat ni. Dan benda ni, kalau tak ada 10-20 ribu, tak boleh buat lagi kalau dekat private. Sebab kita kena buat under OT, under mikroskop dan sebagainya. Agak-agak kenapa sampai boleh koyak babak perut kita ni? Ada kita telan kayu tak? Ada telan pisau tutup? Ada makan batu? Kenapa sampai boleh koyak? Apa yang kita makan sebenarnya? Makanan kan masuk. So, zarah dalam makanan yang kita makan itulah yang menyebabkan jadi gini. Dia akan menyebabkan penghasilan asid, dia akan menyebabkan luka dan sebagainya. So, saya nak lepas ni you all balik, perhati, tiap-tiap kali nak makan, kena cakna. Tahu cakna? Jangan duduk depan TV, popcorn, nak makan sambil tengok TV. Itu makan yang tak cakna, unaware. So, you kena ada awareness yang tinggi, barulah badan kita boleh mantap dan sihat. Okay? Next, siapa pernah tengok ni? Kaki orang kencing manis. Ni tengok sampai ada ulat. Dan orang kencing manis ni, dia walaupun nampak kecil je, macam saiz 10 sen, 20 sen dia luka, tapi bila kita dressing, dalam ni sejengkal boleh masuk gauze ni. Okay, ni orang kencing manis. Dan tadi untuk group parents tadi saya tunjuk macam mana cara kita buat dressing orang kencing manis. Okay, kita potong. Okay, tak sakit ya. Kita tenyeh lah potong, puting macam mana pun, mereka tak sakit. Untuk main phone tadi. Dia dah mati. Sekarang dia dah mati. Sel-sel darah semua dah tak ada, dah mati. So, that's why dia tak rasa sakit. No more pain. Okay. Diabetic. Ataupun yang dah mati, ni dah gangrene. Ya, kaki yang dah gangrene, tak rasa apa dah ni. Kita tak payah potong, dia jalan je, pop, drop. Sebab sampai ke tulang dia dah habis. Kencing manis. Ni pernah tengok. Ni lah patient yang saya cerita tadi. Dekat parents tadi. Patient ni dia datang pada kita, dia ada biji kecil dekat bawah ketiak aja. Ni breast cancer ni. Biji kecil dekat bawah ketiak, bila kita nak buat biopsi dia tak nak. Sebab dia kata, doktor, ni dekat bawah ketiak bukan dekat breast. So dia tak nak buat biopsi, dia nak cuba rawatan alternatif dekat luar. After 2 years dia datang balik, dah gini. Dan bila dah jadi gini,
Memang kita boleh buang, kita buat debulking, buang tumor ni, tapi akar dia, kanser tu dah masuk ke dalam. Dah pergi ke tulang, dah pergi ke hati, dah pergi ke otak, dah pergi ke liver, semua dah. Dan dia masa 3 bulan je, lepas tu dia meninggal. So ingat ladies, saya selalu pesan make sure you selalu check breast self examination, kena buat. Ataupun kadang suami bagi tahu saya, dia kata, doktor boleh tak suami check? Boleh. Yes, betul. Some audience memang cakap gitu. So boleh Yang penting setiap bulan kena check. Lagi bagus kalau you pergi buat mammogram. Masuk umur 40, buat screening mammogram sekali supaya kita tahu lesion yang kecil pun kita nampak. Ni biji apa, doktor boleh terus buat biopsi. Breast cancer yang kecil kita boleh buang. Okay, insyaAllah. Dia tak pergi ke breast yang satu lagi. So ingat. Okay, ni pernah tengok tak? Saya tunjuk ni adalah lutut Yes, lutut ni nampak tak? Kepala lutut ni. Oh, so orang ni sebenarnya dia obese. Dia jatuh dekat bilik air. Bila dia jatuh dekat bilik air, doktor nak buat operation, nak masuk ke sini. Tapi ada complication sebab dia ada masalah dengan lemak penuh dekat kaki dia, lutut dia. So ingatlah, bila kita ada masalah berat badan, kita bukan sahaja menyusahkan diri kita, kita juga menyusahkan orang lain. Okay? Next, ni macam-macam orang buat untuk turunkan berat badan. Nampak tak ni? Kita kecilkan perut. Dia nak kurus, dia pergi buat operation, kecilkan perut. Jadi perut dia sempit. Ada orang masukkan belon dalam perut. Belon, dia tiup tu dia macam kondom. Dia masukkan daripada mulut, daripada tutup dekat atas, sampai dekat perut, dia akan tiup supaya kembang belon ke dalam perut. Sebiji belon atau 2 biji belon. So bila belon ada dalam perut, dia penuh. Kita rasa kenyang. Tak payah makan banyak. Cuma dia jadi psycho lah sebab nafsu makan. Mana nak makan, lapar. Tapi tak boleh makan sebab perut dia penuh. Okay? Bypass. Nak kurus punya pasal, bypass for operation. Ni adalah antara operation yang kita offer dekat hospital. Kalau doktor yang rawat memang kata kena buat operation sebab berat dah 300-400 kilo, buat. Tapi kalau kita yang masih boleh ikhtiar ni, tak payahlah. Kena operation ni. Orang yang have lah. Tahu orang yang have? Orang yang have yang duit lebih. Bolehlah kalau nak buat, tapi risiko nyawa. Ni pernah tengok Tamita. Dia buka strip buang lemak, dia ketatkan. So bila dia tutup balik, perut dia kempis lah. Buang lemak atau dia strip buang lemak. Liposuction dia sedut lemak. Saya ada video tu nanti saya. Kalau ada proof saya tunjukkan. Video liposuction ni adalah abdominoplasty ataupun Tamita. So kita boleh pilih sama ada kita nak turun berat badan dengan cara yang sihat ataupun tak sihat. Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Boleh pilih. Liposuction macam-macam orang buat sedut lemak. Okay, scrape buang lemak. So orang buat macam-macam kalau terdesak. Tapi honestly saya pesan, kalau kita ada ikhtiar lain, jaga pemakanan, jaga exercise, lifestyle kita, better kita ikhtiar dengan cara lain. Okay, now saya nak anda faham tentang hormon. Sebab hormon adalah penentu utama kepada kesihatan dan berat badan kita. Ada 4 jenis hormon yang kawal berat badan kita. 4 yang utama lah, ada banyak yang lain. Pertama, hormon thyroid. Pernah dengar hormon thyroid? Yang kedua, hormon kortisol. Ni kecil je dekat atas kelenjar, dekat atas buah pinggang. Yang ketiga, hormon insulin. Dan yang keempat, seks hormon. Estrogen, progesteron, testosteron. So, 4 kategori hormon ni, dia akan balancekan kita punya berat badan. Terlalu lebih tak nak, terlalu kurang pun tak nak. Okay, dan hormon ni dikawal oleh otak. That's why orang yang ada masalah otak, masalah accident ke, masalah head injury ke, dia akan ada dengan masalah berat badan. Nak tengok? So ni adalah pengawal dia. Pituitary
gland. Okey, saya nak tanya, pernah tak nampak orang yang kencing manis, dia daripada gemuk, dia jadi kurus? Walaupun tak semua kan, tapi kebanyakan kita tengok jadi gini. Agak-agak sebab apa? Ada cikgu sains kat sini? Cikgu sains kita tanya, agak-agak kenapa? Apa yang hormon buat? Tak tahu. Okey, tak apa. Saya cerita Orang yang ada masalah kencing manis, sama ada dia injek insulin ataupun dia ambil ubat-ubatan, dua-dua tu ada komplikasi dia. Okey, saya nak anda tengok rajah ni sebab rajah ni menceritakan keadaan dalaman badan kita. Okey, yang biru ni adalah otot kita. Tadi yang kita timbang tu, masing-masing dah tahu bacaan muscle kan? Kebanyakannya kurang kan otot. Pada otot kita ada tapak untuk insulin bekerja. Okey, ini insulin. Insulin dihasilkan daripada kelenjar pankreas dan insulin akan kerja dia bawa gula masuk dalam sel otot jadi energi. Kita makan roti canai, makan nasi biryani, makan minum teh tarik, semua dia akan ditukar pada gula, glukos. Glukos masuk dalam sel melalui channel dia, glucose channel, dan dibantu oleh insulin. So, kalau orang yang ada masalah dengan pankreas dia radang, dia tak dapat hasilkan insulin yang cukup. Ataupun setengah orang dia ada insulin yang cukup, tetapi insulin dia tak boleh nak kerja. Tak boleh juga. Tapi kebanyakan daripada kita, masalah kita lemak tinggi. Betul? Bila lemak tinggi, lemak akan ada juga dalam ni. So lemak inilah yang akan duduk blok tempat insulin nak kerja. Cikgu balik rumah, nak buka kunci rumah, belakang tempat kunci tu anak sumbat chewing gum. Boleh buka tak? Tak boleh. Sama juga dengan ni. Bila lemak banyak terkumpul dekat belakang tapak, insulin tak boleh nak bekerja, glucose channel tak boleh terbuka, gula tak boleh masuk. Bila gula tak boleh masuk dalam sel, kita tak ada energi. Sebab gula dia jadi energi. So kita jadi letih. Sebab tu orang yang kena kencing manis ni dia letih, tak boleh nak fikir, tak boleh nak kerja, nak tidur je. Betul? Pernah tengok? So apa jadi dengan gula yang banyak dekat luar ni? Ya, dalam badan kita ada otak yang cerdik yang boleh sense kita tak ada energi. So otak dia akan bagi tahu badan, dia kata, tuan kamu ni tak ada tenaga, tolong bakar simpanan lemak. Badan kita dapat signal. So badan akan mula bakar lemak. Sebab tu orang kencing manis dia daripada gemuk tadi dia jadi kurus. Sebab badan dia akan bakar lemak simpanan dia untuk tukar jadi tenaga. Nampak tak? Saya pernah bagi talk ada orang bagi tahu, dia kata, doktor, kalau gitu saya nak kena kencing manis lah. Sebab nanti saya boleh jadi kurus, dia kata. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Tak nak, sebab tu kurus dengan cara tak sihat. Apa jadi dengan gula yang banyak dekat luar ni? Berkelimpangan luar, tak boleh masuk dalam sel. Gula yang banyak dekat luar, dia akan bergabung dengan protein dalam darah. Dia akan hasilkan satu bahan kita panggil glycation product. Glycation product ni dia bertindak seperti gunting dalam darah kita. So kita nak tahu glycation product ni ada ke tak ada, kita check darah sini, kita minta bacaan daripada doktor HbA1c. Kalau HbA1c kita more than 6, maknanya kita dah ada kencing manis. So gunting dalam darah ni dia akan gunting saraf dengan salur darah. Bila dia gunting saraf dekat belakang mata kita boleh jadi buta. Komplikasi kencing manis tu buta. Dia gunting saraf dekat hujung-hujung jari, hujung kaki, kita akan jadi ada kebas. Siapa yang dah mula ada kebas-kebas dekat hujung tangan, hujung kaki, please check darah. Sebab kita tak tahu kot dah ada gunting dalam darah kita. Mungkin kita pre-diabetic, kita tak tahu, so ambil langkah awal untuk berjaga-jaga. Okey, so faham Dan paling bahaya sekali kalau gunting dalam darah tu dia pergi gunting tempat mana? Buah pinggang. Dia gunting saraf dekat buah pinggang, dialysis lah sebab buah pinggang akan shutdown. Okey, so senang dia macam mana kita nak jaga Jaga supaya kita punya gula kita tak turun naik sangat dalam seharian. Tukar cara pemakanan.
ambil makanan-makanan yang low GI. Pernah dengar low GI? Pernah? Apa contoh makanan yang low GI? Betul, pandai. Pertama sekali yang paling you all kena tukar dekat rumah tukar beras. Daripada beras putih, beras siam, GI tinggi, glycemic index dia tinggi, insulin akan naik tinggi, beras siam tukar pada beras merah. Beras merah low GI, fiber dia tinggi, zat dia tinggi. Poni tadi mahal cari version yang sama, ada dia parboil ataupun dia brown rice. Parboil boleh. Okay. Basmati pun cari version yang ada basmati putih tak nak. Basmati yang parboil ataupun brown rice boleh. Parboil, steam rice boleh. Kita tak nak beras putih. Beras putih tu sebab apa? Sebab dia dah polish, dia dah buat dia punya khas dia. So dia punya fiber dekat luar tu dah tak ada. Fiber tu yang protect daripada gula kita naik mendadak. Fiber itulah yang bagi kita kenyang. Ni makan bertimpun pun belum kenyang lagi. Beras merah kita makan sikit je kita dah kenyang. Kita dah full. Okay? Dan dia ada banyak sangat vitamin B kompleks dan sebagainya dalam dia punya beras tu. Okay, untuk kontrol stres dan sebagainya. Okay, keadaan pre-diabetic ataupun sebelum jadi diabetic kita panggil dia ada insulin resistance. Dan orang yang ada masalah insulin resistance ni tunggu masa je untuk jadi masalah semua ni. Kencing manis, masalah cyst, masalah salur darah jadi keras, atherosclerosis, masalah dengan kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. So berhati-hati. Okey, cuba pegang perut masing-masing. Ada perut tak? Kita tak kira lah. Pegang perut masing-masing, tak payah pegang perut orang sebelah. Lapor. Okey. Lemak dekat perut kita, dia hasilkan satu jenis hormon, nama dia resistin. Hormon ini dia akan menyebabkan insulin kita malas bekerja. Ni lemak dekat perut. So make sure kita buat something untuk bakar lemak kita. Dan untuk turunkan berat badan, kita tak boleh bakar lemak compartmentalize. Bakar sini saja, bakar tak boleh. Bakar seluruh badan. That's why bagus ada treadmill, ada gym dan sebagainya. Dekat rumah pun buat exercise plank dan sebagainya yang akan bakar keseluruhan badan. Dan ni lemak jahat di sini. Next, yes. Okay. Next, saya nak anda faham konsep radang. Pernah dengar inflammation? Radang ni adalah luka dalaman. So bila badan kita luka dekat dalam, badan kita akan kumpul lemak. Sebab lemak ni adalah survivor. Perasan tak kalau orang lepas operation, orang lepas accident, berat badan dia naik sebab dia ada radang dekat dalam. Dia nak baiki lemak tu, dia nak baiki luka tu. So lemak tu akan pergi tampal, jadi dia akan naik dia punya berat badan dia. Lepas operate dia akan naik berat badan ni masalah dia. So radang ni sebenarnya mekanisme yang baik Allah bagi untuk protect badan kita. Tapi bila dia jadi kronik, dia menyebabkan masalah penyakit-penyakit. Resdung, siapa ada resdung? Resdung adalah bentuk radang yang paling simple, tapi dia adalah inflammation juga. Dan kita boleh rawat dengan pemakanan. Tetapi radang yang kronik dia akan affect semua organ dalam badan kita. Termasuklah masalah obesity, masalah weight gain, masalah skin cepat tua. Baru umur 30 tapi kenapa skin macam orang 60? Perasan tak kadang-kadang ada orang tu? Perasan tak joint kita? Baru umur 30, 40 tapi kenapa dah ada joint pain? Naik tangga tak boleh naik laju, kena naik one step. So masalah tu adalah berpunca daripada radang. Okay, next. Saya nak masuk sikit bab saluran darah. Saluran darah, bila you all timbang tadi lemak tu, lemak visceral antara tempat yang dia paling suka duduk adalah dalam blood vessel kita. Dan bila dia duduk dekat sini, bila dia block ataupun ganggu saluran darah dekat otak, dia boleh menyebabkan stroke. Sini saluran darah yang defect, sebelah kiri dia kena. Bila dia kena saluran darah yang dekat jantung, dia boleh dapat heart attack.
Bila kena saluran darah dekat buah pinggang boleh dapat kidney failure, dialysis Bila kena saluran darah dekat kaki ataupun dekat tangan biasa boleh jadi gangrene. Okey, gangrene. Itu saluran darah So bila saya bagi talk dekat kebanyakan geng-geng saya lah, kita dah kerja lebih daripada 10 tahun kebanyakan batch saya ramai yang dah juta-juta, yang dah pakar. So we all ni bila kita talk kita dia kata alah Diva, relax Kalau kena saluran darah dekat jantung, kita boleh buat bypass. Doktor kan boleh buat sendiri. Bila kena saluran darah dekat mana, dekat tempat lain, kita boleh buat graft, ganti. Saya kata, okey, cuba you all tengok ni. Kalau kena saluran darah yang dekat sini, apa kita boleh buat? Potong. So, geng-geng saya yang dekat hospital ni bila kena sini, okey, I follow you. Baru percaya. Sebab bila dah kena saluran darah sini, dia mati sebelum mati. Faham Ataupun kita panggil ED, erectile dysfunction. Dan benda ni dia tak boleh nak reverse sesenang-senangnya. Even though kita turunkan berat badan, kita bakar lemak sebab salur darah dia dah rosak. So even though kita baiki pun, dia balik function dia tak boleh balik 100%. Mesti ada juga impact sikit. Okay, ingat So orang yang ada masalah salur darah, kencing manis, darah tinggi, hypertension, masalah kolesterol, dia akan ada masalah dengan erectile dysfunction. Kebiasaan. Jantung, cuba tengok. Jantung manusia dia yang ada postmortem. So benda ni lemak dekat luar. Kita tak tengok lagi lemak dekat dalam macam mana. Hati. Cuba tengok hati berlemak. So hati yang berlemak ni adalah dia boleh jadi sampai hati, kanser hati ataupun cirrhosis. Kenapa penting sangat hati kita kena bersih? Kena tak ada apa-apa lemak sebab hati ni tempat detox. Tempat badan kita keluarkan bahan-bahan beracun daripada pemakanan kita. Seharian kita makan jajan-jajan lah, pewarna, perasa, pengawet, 3P tu, dia akan masuk dalam badan kita, dia akan dibuang di hati. So hati yang normal fungsi dia penting untuk buang benda-benda bahaya. Tapi bila hati dah rosak fungsi dia tak boleh nak berfungsi. So bahan toksin tu dia akan masuk balik dalam darah kita. Sebab tu jadi sakit. Even kalau tak sakit pun dia akan naik ke kulit, ke skin akan nampak masalah eczema dan sebagainya. Ini adalah masalah. Orang tua-tua dia pandai. Dia kata jangan makan barang-barang dalam. Pernah dengar? Termasuklah hati. Sebab hati ayam, hati lembu, hati apa semua tu ada benda-benda yang toksin dalamnya. Okay? So, kenapa selama ni kita buat nak turunkan berat badan, asyik diet nelayan ke laut je? Kenapa selama ni yo-yo? Sebab kita tak balancekan hormon kita. Selagi kita tak balancekan hormon kita, selagi itulah berat badan kita tak akan stabil. Selagi itulah darah kita tak akan cantik, kolesterol, uric acid dan sebagainya. So kita balancekan hormon kita. Okey, cuba tengok perempuan ni. Dia tak gemuk sangat tapi fat dia banyak dekat atas. Iaitu dia apple shape. Balik nanti you all berdiri depan cermin, tengok body macam masing-masing, bentuk apa. Orang yang apple shape, dia biasanya masalah dia stress level dia tinggi. Dia stress level dia tinggi. Pagi datang sekolah tak sempat nak breakfast proper, makan kari pap je sebiji, lepas tu meeting, tak jumpa nasi pukul 12, pukul 3, pukul 4 baru sempat dinner lunch, pukul 8 baru sempat dinner, pukul 10 tu lapar, jom pergi mamak mengetih. So dia hidup dia penuh dengan stres. Dan bila orang yang hidup dengan stres, lemak dia banyak berkumpul di bahagian atas, bahagian jantung. Akan cepat ada masalah heart attack dan sebagainya. Lemak sini. Cuba tengok tricep kita ni. Lemak sini. So lemak yang sini biasanya jadi butterfly pun ada. So lemak tricep ni biasanya dia berkaitan dengan insulin yang tinggi. Suka sangat ni makan jenis-jenis cheese
kek lele, coklat kek. Okay? Bukan tak boleh makan, tapi baiki dulu badan kita supaya mantap. Lepas tu boleh makan apa-apa. Boleh makan. Saya dah makan, tak ada masalah dah. Dah dapat alhamdulillah dah BMI semua baik. So, yang ni biasanya insulin dia tinggi. Cuba tengok ni, dia tak gemuk sangat, tetapi bentuk badan dia pear shape. Pear, lelaki pun ada juga pear, bukan wanita saja pear. Bila pear shape, maknanya lemak dia banyak di bahagian pinggul. Dan orang yang pear shape, dia ada masalah dengan estrogen dia tinggi. Orang yang estrogen tinggi, dia lebih terdedah pada risiko kanser reproductive organ. Breast, ovari, rahim, cervix, ataupun cyst, fibroid, itu semua masalah berkaitan dengan estrogen yang tinggi. Dan orang ni, favourite dia apa? Agak-agak apa favourite dia? Dia suka makan apa? Goreng-gorengan. Pagi sampai malam goreng ayam, goreng ikan teri goreng, nasi goreng, mi goreng, kuih tiaw goreng sampai malam. Dan dia suka juga red meat, daging merah. So dia akan naik buat badan dia gini. Okay, ingat Next, ini bukan masalah seluar hutan, bukan masalah seluar kecil. Ni ada saya basikal dekat atas ni. Ni adalah masalah insulin dia tinggi. Dan bila kita cek dia punya lipid profile dia, LDL dia, kolesterol jahat dia pun tinggi. Siapa sini yang dia memang every year dia ambil blood test, dia cek darah dekat hospital? Every year? Seorang je. Berapa orang? 3 orang saja. Guru lelaki langsung tak ada. Tanya siapa yang every year memang buat medical check up bagus. Siapa yang belum buat, please buat sekali. Buat pergi dekat klinik biasa pun boleh buat. Cakap doktor saya nak buat full medical check up. Kalau nak cepat, pergi dekat private, dekat PathLab ke, dekat Columbia ke mana ke lagi cepat. Check sebab penting untuk kita tahu badan-badan kita. Memang takut kan ambil darah ni? Takutlah kan ada masalah jantung, kan ada masalah kanser ke apa semua. Tapi kena check. Dan bila check, kadang-kadang doktor yang ambil darah tu dia tak explain pun. Tak sempat pun. So bila dalam tim kami, tim yang we all guide ni, bagi tahu doktor, saya check darah ni hari ni, boleh tak doktor tolong interpret result ni, apa masalah dia. So we all akan tengok. Sebab dalam tim kami ada lebih kurang dalam 5 hingga 6 orang doktor yang memang committed untuk bantu insyaAllah. Okay, boleh Okay. Next, saya nak tunjuk yang ni je. Ni bukan boroi sangat, tetapi dia ada breast. Nampak lelaki ni? Lelaki sepatutnya tak boleh ada breast. Bila lelaki ada payudara, maknanya dia ada masalah hormon. Kecuali kalau dia bodybuilder. Dia pergi gym, dia buat muscle, dia naik muscle sini, bukannya lemak. Lelaki bila ada hormon estrogen yang tinggi, dia akan suppress hormon kelelakian, hormon testosteron. Dan bila hormon testosteron low pada lelaki, dia akan menyebabkan masalah energi dia low, fokus dia low, masalah fertility atau kesuburan, sperm count dia akan jadi kurang. So ni adalah masalah pada lelaki. Okay, next saya terus simple je. Now, saya nak you all tengok 3 step penting untuk bakar lemak Tak ingat yang awal-awal, yang ni mesti kena ingat. Yang pertama, kita kena padamkan inflammation ataupun api keradangan. Yang kedua, kita kena stabilkan hormon. Dan yang ketiga, kita kena fokus pada strength ataupun kekuatan kita. Strength ni basic sebab kita nak build muscle. Dan strength ni, you all dah ada alat-alat exercise, ada gym. Dekat rumah pun boleh buat strength. You all ada dumbbell ke, ada botol air ke, buatlah letak bunyi beras atas kaki ke apa ke, buatlah supaya kita ada exercise dekat rumah. Ingat muscle is a fat burning organ. Muscle is a fat burning organ. Once you build muscle, you automatically akan burn the fat. Ingat. So orang lelaki untung sebab dia ada hormon testosteron.
Hormon testosterone memang akan boost muscle production. Wanita pun ada hormon testosterone tapi sikit. So wanita kena usaha keras lagi bukan untuk build muscle saja tapi untuk jaga pemakanan. 80% daripada kesihatan dan berat badan kita daripada pemakanan. 20% saja dari exercise. Ingat tu. So 80% still daripada makanan. Okay, saya nak tanya sini, siapa yang tidur pada waktu malam dalam bilik yang terang? Ada tak? Yang dia tidur tak boleh tutup lampu? Tak ada semua off lampu. Bagus. Siapa yang tidur lepas pukul 12 malam? Dia selalu tidur lewat. 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang tu tak apa. Tapi yang dalam seminggu mesti 3, 4 kali dia tidur lebih 12 malam. Tiap-tiap hari. Cikgu berapa cikgu? Tidur lebih daripada 12 malam. Perangan, Masya Allah. Okay, saya nak bagi tahu dalam badan kita, dengar ni penting ni. Dalam badan kita ada hormon-hormon ni yang bertugas untuk repair badan kita. Dia repair blood sugar kita, dia repair kita punya cholesterol level, dia repair salur darah kita. Ni hormon ni. Dan hormon-hormon ni cuma dibebaskan pada waktu kita tidur malam dalam bilik yang gelap dan kita tidur awal. Maknanya jangan lebih daripada pukul 11 atau 12 malam. Kalau tak, kita tak dapat benefit of hormon yang repair badan. No wonder lah tak turun-turun berat badan. No wonder lah gula tak cantik. Sebab kita tak jaga waktu tidur kita. So ingatlah, ikut style orang-orang tua dulu. Kalau tak ada kerja apa-apa malam, tak sibuk, tak apa, lepas isyak 9.30, pukul 10 tidur. Nak buat kerja apa-apa, bangun balik pukul 3 pagi ke, pukul 4 pagi ke, baru you all buat kerja, nak tanda kertas exam ke, nak cuci rumah ke. Make sure tidur awal supaya kita dapat baiki badan. Kalau tak nak buat benda lain pun, try apply ilmu ni dulu. Dalam seminggu, apply dulu ilmu ni supaya kita nampak at least beza. You dah turun 2-3 kilo dah biasanya kalau buat ni. Okay, ada soalan? Ya, kalau yang tadi tidur dulu, lepas tu bangun 2-3 pagi buat kerja, tapi bukan ke nanti kepala kita macam That's why saya kata tidur awal. Make sure tidur awal. Dan bila badan kita dah habis repair, dah kita boleh bangun. Kita tak akan rasa dah pening ke apa semua. You akan automatic siap bangun. Yes, selagi kita rasa pening apa semua, maknanya badan kita belum siap repair. Badan kita belum siap lagi nak baiki. So tidur. Ya? Soalan? Ada orang yang dia shift malam dia kerja kilang ke, nurse ke, ataupun kadang-kadang doktor yang lokal, kompol ke apa semua. Malam dia kerja, siang dia balik nak tidur. Macam mana nak buat? Make sure kita tidur siang pun kita tutup. Ada night curtain, tutup biar gelap semua. Tutup yang kita tidur satu badan pun gelap. Jangan tutup mata je tak aci. Tutup satu badan, insyaAllah kita akan baiki badan kita juga. Kalau tak sempat make sure tengah hari ada kailullah sekejap. Tidur sekejap 10 minit ke 15 minit ke, at least badan kita sempat ada gap untuk repair sikit. Siapa yang tidur cukup awet muda tau. Dia boleh timbang nanti umur turun badan cantik. Make sure tidur cukup kalau tak ada apa-apa. Okay, siapa boleh exercise, bagus sangat, boleh plank, sebagainya, archery Ada archery punya club tak dekat sekolah? Ya. Kalau plan nak buat archery club, nanti contact kami sebab we all ada archery house, archery shop. Dekat Columbia tu, saya dengan Dr. Zul buka House of Archers. So kami ada coach yang boleh bantu kalau student nak buat kelas ke, nak buat, you nak dapat item memanah ke, untuk traditional archery, modern archery, semua kita ada. So mungkin ada club ke nanti bagi tahulah. Kita boleh hantar coach untuk training. Ataupun kadang-kadang sekolah dia nak buat hari terbuka ke, dia nak ada satu archery punya panel untuk training ke apa tu, bagi tahu. Dia boleh datang entertain. Okay?
So, masuk kepada bab makan. Semua dah lapar ni kan? Lazat, tak boleh dah. Apa yang kita follow dalam program ni adalah Mediterranean diet. So, Mediterranean diet ni ada cara pemakanan yang kita follow kerana dia proven dari segi kajian protect daripada obesity, high BP, high cholesterol, eczema dan sebagainya. Okay, Mediterranean diet ni apa? Dia kena ada 4 kategori makanan ni. Dia kena ada lemak yang baik, dia kena ada protein yang berkualiti tinggi, kena ada karbo yang betul dan kena ada veggie yang banyak. Semua dah tahu kan? Tapi kenapa tak kurus-kurus juga? Kenapa tak baiki juga badan kita? Dah tahu ni. Daripada kita sekolah rendah dulu lagi. Sebab apa? Satu, tak apply. Yang kedua, kita tak tahu detail dia. Ya betul kena ambil banyak protein. Tapi protein apa? Nak ambil berapa banyak? Nak ambil berapa gram? Nak masak macam mana? Protein jenis plant ke protein jenis animal? Berapa kali sehari nak makan protein? So detail perincian tu kami akan guide pada anda yang seriously nak jaga kesihatan. Semua kita akan bagi So kalau you all nak bagi tahu je melalui tu, kita akan coach. Okay, siap dengan program sekali. Dan boleh pergi gym sekali lah untuk exercise. You all ada gym sini kan? Bagus, saya suka program yang Su buat dekat gym dia sebab dia ada sekali dengan exercise. So ada dia punya program, apa yang boleh buat, swimming, ada semua everything dia dah siap atur. Dan cara pemakanan sekali. Okay, anda Surya. Okay, next. Semua benda ni dia kena ada ilmu. Setuju? Setuju. Kena ada ilmu. Dan ilmu tu mesti ilmu yang betul. Okay, tak boleh ilmu yang main-main. So, kita ada pantang. Dalam masa 42 hari, agak boleh ke berpantang? Orang perempuan tak apa sebab dah bersalin kan, dah pantang beranak semua. Orang lelaki boleh ke pantang? Biasa tak berapa nak sabar ni. Pantang jumpa. So, bila saya kata 42 hari pantang, ia bermaksud mandatory. No cheating. Tapi kalau you are cheating pun saya tak tahu. Saya tak pergi jemput. Cikgu masak apa dekat rumah, tak jemput tak. Tapi kita boleh tahulah badan kita tak bergerak lah. Makin naik ada. Okay, ingat tak? So dalam masa 42 hari ada beberapa makanan yang kita nak you totally cut. Tak nak ada dalam pinggan makanan kita. Okay, yang pertama semua dairy products. Siapa suka susu? Siapa suka susu? Yes. Kalau anak saya setiap hari minum susu. Susu apa? Asalkan dia yang keluar daripada lembu, daripada kambing, dia dairy. Kita tak mahu dulu dalam masa 42 days. Susu tepung pun tak boleh. Yang daripada tu cheese, butter semua tak boleh. Sabar. Betul. Ya? Whey. Okay. Whey ni dia ada pro and cons. Bila you ambil whey, saya tengok kebanyakan bodybuilder dia ambil whey protein. Whey memang daripada dairy. So as far as possible, saya bagi tahu honestly, try to avoid juga whey. Unless you ada protection lain, you ada dalam badan you some action lain yang boleh bantu inflammation. Sebab whey dia menyebabkan radang. Walaupun dia tinggi, dia punya protein dia, walaupun dia senang nak digest dan sebagainya, tapi whey dia ada unsur radang. Tetapi bila you bodybuilder, you ambil whey, make sure you tahu teknik lain untuk rawat inflammation dalam badan. Yang tu special class. Okay, boleh ambil whey tapi tidak ada cara yang betul. Okay. Nak tahu tak kenapa dairy ni tak boleh? Baru beli semalam 4 press dalam fridge kan? Bonitonya apa ni? Okay, kotak kecil tu. Okay, tengok Okay, ni antara yang tak boleh lah Saya nak tengok, saya nak tanya. Tenusu tu dairy tu dia daripada lembu kan? Daripada kambing kan? Lembu, kalau masa raya buat, masa raya haji tu, seekor-seekor tu berapa
kilo budak dia, kita korban tu. Ada 100 kilo tak? Ada kan? Tapi lembu, most of the time dia dekat padang, dia berdiri ke dia duduk? Berdiri. Dengan berat badan dia 1 kilo, dia berdiri, kuat tak tulang dia support? Kuat kan? Lembu, bila dia dahaga, dia minum apa? Air. Pandai, you orang jawab tau. Lembu, bila dia lapar, dia makan? Pandai, ada kulit lembu ke? Ada. Okay. Lembu dia pregnant 9 bulan macam kita, lembu. Okay. Dan semasa lembu ni pregnant, lepas dia bersalin anak dia, anak lembu ni dia keluar, dia terus boleh jalan ke ataupun dia tunggu setahun 2 macam anak kita? Terus boleh jalan. Anak lembu ni kuat tak tulang dia? Terus boleh jalan. Kuat. Mak lembu ada minum susu enmam tak masa mengandung? Tak ada. Mak lembu minum apa? Tadi jawab kan? Mak lembu makan apa? Rumput. Tulang anak dia kuat. Dalam masa 40 hari, saya nak you all makan rumput. Boleh? AKA makan sayur hijau yang banyak. Okay? So, kenapa saya tak bagi dulu minum susu ni? Kenapa? Okay, tengok nanti balik, you buka satu YouTube link, The Dark Side of Dairy Industry. Pernah tengok? Belum? Tengok The Dark Side of Dairy Industry ni, dia menunjukkan macam mana industri ternusu. Lembu semasa dia pregnant, apa yang dia inject pada lembu? Dia nak pregnant lembu pun, dia buat secara unnatural, bukan alami. Dia ambil air mani daripada lembu jantan, dia masuk ke dalam vagina lembu betina. Pernah tengok tak? Dan lembu betina pregnant. Semasa lembu betina pregnant, dia inject booster, penggalak hormon lah, macam-macam untuk banyakkan air susu lembu, banyakkan daging dia. So bila kita makan daging lembu, minum susu, yang tu lah yang masuk dalam badan kita. Hormon itu. Nampak tak? So bukan tak boleh makan langsung susu dairy. Tapi semasa badan kita masih lagi dalam timbangan yang menjejikkan ni, jangan makan dulu. At least 40 hari pantang. Boleh? Dan you all boleh tengok beza. Tinggal seminggu atau 2, susu ni dairy product you can see the difference digestion jadi bagus, perut jadi cepat kempis, skin improve. Kebanyakan yang naik jerawat dan jerawat apa benda semua tu daripada dairy. Jadi banyak hormon dalam tu yang masuk ke dalam badan kita. Faham Okay, next. Ada banyak sebab lain, medical reason kenapa kita tak bagi susu dulu. Antaranya adalah breast cancer. Dairy very strongly related dengan breast cancer. Lelaki pun ada breast cancer. Ya. Pernah tengok? Dan lelaki breast cancer dia adalah jenis yang agresif. Ingat bukan perempuan saja, lelaki pun dapat breast cancer. So termasuklah pantang tu tadi, susu, daging-daging merah, sausage, nugget semua tak mahu. Okay. Ni ada satu research yang kita buat dekat Sweden. Ada 2 kumpulan lelaki yang kita bagi cheese. Dairy cheese pada lelaki yang banyak, kita bagi banyak cheese, yang satu lagi sikit cheese. Dan kita check dia punya sperm count dia, sperma dia. Sperma lelaki yang ambil banyak cheese, sperm dia tu sikit je. Dan sperm lelaki yang ambil sikit cheese, sperm dia slightly higher. Tapi still rendah daripada orang yang tak ambil cheese. So menunjukkan bahawa dairy product ni dia mengawal kita punya fertility, kesuburan. Okay. Kalau wanita, endometriosis, dekat ovari dan sebagainya, menyebabkan susah nak mengandung. PCOS, pernah dengar? PCOS tu, itu adalah antara masalah yang kita avoid dulu. Okay. Mula 40 hari remove dulu juga, boleh?
Ambil teh, kopi, O saja tanpa gula. Boleh? Letak honey sikit. Madu. Madu boleh? Tak boleh dulu. Tak nak dulu. Kalau madu tak ori tu boleh. Ya? Kalau madu tak ori tu boleh. Madu ori. Kita akan try nanti mana satu madu yang ori. Letak madu yang ori. Madu yang tak ori tak nak dulu sebab nanti dia tak sampai badan kita. Okey, next. Tepung-tepungan. Kalau boleh tak nak dulu. Tepung. Semua jenis tepung. Semua jenis tepung yang ada gluten. Pernah dengar gluten? Roti. Semua jenis roti. Ada wheat. Karipap. Donat. Sebab gluten. Ini caranya. Sabar. Nasi. Saya dah bagi tahu tadi. Nasi boleh makan. Yang tak bolehnya benda-benda ni. Okey. Dan gluten ni dia akan ganggu kita punya masalah. Okey, minyak. Gunakan minyak yang betul. Nanti kita akan try. Okey, masak. Apa yang boleh makan? Okey, nasi boleh makan. Tahu, tempe, air goreng. Tahu makan tempe? Tapi tak nak yang goreng. Goreng boleh, tapi guna air fryer ada. Rebus boleh guna air fryer. Atau guna minyak yang betul. Omega 3, omega 9 punya minyak ni silakan ada. Sayur hijau yang banyak. Tadi kan semua nak jadi macam tu. Ada makan sayur hijau yang banyak. Okay. Dan avoid 3P. Make sure baca label, pewarna, berasa dengan pengawet. 3 ni wajib kita avoid. Dan untuk avoid itu kena ada ilmu. So we all akan check siapa yang dia baca label dekat kedai betul. Boleh ambil tak benda ni? So saya akan tengok dulu. Oh, dekat label ni dia ada high fructose corn syrup. So jangan ambil dulu. Okay, kita akan check you all satu-satu. Ada soalan tak? Saya rasa ada. Ya. Kami di sekolah ni masalahnya satu je lah. Kantin. Sebab diorang apa-apa laporkan ke kantin. Jadi kita bila dia masak tu, kita kadang kesian lah kalau tak makan kan. Kalau ramai yang, maksudnya sekarang pun ada yang tak pergi kantin dah. Jadi kesian dari segi punya pendapatan lah. Kadang-kadang kita kesian tu jadi kita beli tau. Jadi langkah pantang 40 hari tu. Okey, soalan yang amat bagus. Okey, semasa program kalau nak pantang sebaiknya yang pertama sekali saya advisekan masak dekat rumah, bawa bekal. So bila kita masak dekat rumah, kita boleh kontrol garam, kita kontrol gula, kita kontrol bahan perasa. Tetapi kalau terpaksa makan dekat kantin, okey, jangan risau, kita akan bagi guide apa yang you boleh makan. Contoh, kalau ada lauk, katakan kurma dengan tom yum, pilih tom yum. Contoh, kalau ada daging dengan ayam, pilih ayam. Kita ada detail guide, saya akan bagi list apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan dan sebagainya. Okay, once you start the program, jangan risau, semua mental. Nak ke tak nak, sini je. Okay, so saya just nak tunjuk ada few people yang memang dah berjaya Saya jangan tanya pada tu sebab beliau adalah antara yang the best student yang memang berjaya dalam program. Sekarang ni dia pregnant, so tak nampak badan asalnya macam mana. Ni adalah masa saya kenal Su. Su adalah Zumba instructor, gym, memang buat workout. Tapi ada juga masalah untuk turunkan berat badan. Ingat bila kita exercise, tanpa kita tak particular dengan pemakanan kita akan ada masalah dengan berat badan. So, alhamdulillah ni. Okay, tanya apa tu? So, masalah thyroid, masalah hormon yang mewah ada pun alhamdulillah dah boleh. Okay. Kawan saya, yang ni siapa kenal tak? So, dia ada masalah juga berat badan, ada masalah buah pinggang, liver dan sebagainya.
dah turun 121 kilo. Okey, saya akan tunjuk masalah kolesterol, Dia darah tidak tinggi. tolong kami gambar sebab nanti semua kos akan So, alhamdulillah dah cukup. Pasangnya dia akan macam berat diol. Okey. nanti kau on kan. Anak pun boleh, yang nak jalan saya pun boleh turun juga berat badan dia. Dan alhamdulillah maintain. Yang payahnya turun dan nak maintain. Turun senang dan maintain tu payah. So program ni insyaAllah tolong kan maintain dan turun dan maintain. Jadi betul-betul turun juga hasil saya. Jadi saya sendiri daripada 70 kilo dan alhamdulillah 14,50. Saya daripada 70. Saya besar, saya pancake dulu. Untuk masuk dan saya besar dekat bawah. Okey, alhamdulillah. So blood result semua dah normal. Diabetes saya dah okey, kolesterol dah normal. Saya punya hypertension pun dah normal. Saya dah alhamdulillah. So tu yang penting kan kita improve dari segi dalaman. So diabetes saja. Ada last soalan? Last question? Ada? Kalau anak-anak tu muka dia jerawat jadi susu kurang lah. Okey, masalah jerawat, especially remaja anak-anak dia adalah daripada pemakanan juga dan hormon. So hormon anak-anak dia sedang naik. So kadang hormon untuk naik gigi dua. Tapi kalau terlalu banyak, jatuh pemakanan. Dairy itu adalah nombor 1 no. Tak, nanti soya tertentu yang boleh. Tak semua soya soya boleh, tapi kita akan guide, Saya akan tengok berapa sugar content dia, berapa protein content dia, semua tu memang akan guide. Boleh, gantikan dengan soya. Gantikan dengan soy, boleh. Almond milk boleh, plant based. Almond milk, soy milk, cashew milk boleh. Kita akan ajar bagaimana nak buat. Okey. Soya kalau kita ambil sebenarnya dia protect kita. Dia protect daripada sel-sel kanser dan sebagainya. Tapi orang yang dah pernah ada history, dia pernah ada kanser sebelum ni, dia pernah ada fibroid, so kurangkan ataupun jangan dulu. Okey, tapi kita normal tak ada apa-apa, soya akan protect. Kita panggil dia yang ni. Semua nanti kita akan bagi jadual tau. Ada jadual pemakanan, ada apa yang nak dimakan, apa yang nak di-blend semua tu dalam jadual memang untuk hormon. Dan you all boleh rasa beza bila buat betul-betul ikut jadual. 2 minggu pertama, seminggu pertama tu dah turun dah berat badan. Okey? Dah turun dah badan. So kalau tak ada apa-apa soalan,